أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat dari sekalian, marilah sama-sama kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama membaca Sab'ul Mathani Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله هو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال أيضا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصبر والحزن إلى شئت سهلا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ومشايخنا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati lagi saya kasihi kepada Ustaz Tuan Imam, yang saya hormati Tuan Bilal serta barisan ahli jatuh kuasa masjid, yang saya hormati lagi saya muliakan tuan-tuan guru, para asatizah, sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan yang rahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala kerana dengan limpah kurnianya Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang kepada kita semua untuk dapat sama-sama kita berada di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita berusaha untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga Allah Taala beri peluang untuk sama-sama kita melaksanakan tanggungjawab kita untuk mempelajari sesuatu dari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi moga-moga sedikit perkongsian kita pada malam ini akan memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya pada diri saya, dan bersama-sama kita mengiktibar dan seterusnya dapat kita kongsikan sikit sebanyak kepada sahabat-sahabat kita yang lain juga nanti insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya sekalian, insya-Allah pada malam ini saya mengajak kita semua kembali ke surah Al-Ahqaf di juzuk yang ke-26, di awal juzuk yang ke-26. Kalau dalam Quran terjemahan kita di muka surat 513, dalam Quran biasa di muka surat 503. Quran terjemahan 513 dan Quran biasa muka surat 503. Di awal juzuk yang ke-26 surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46 dari turutan indeks Al-Quran. Muka surat 513 Quran terjemahan dan 503, dan insya-Allah pada malam ini kita akan sama-sama membaca dari ayat yang ke-8 dari surah tersebut sehinggalah ke ayat yang ke-14 insya-Allah. Dari ayat 8 hingga ayat 14, lebih kurang dalam 7 ayat.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم
إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. صدق الله العظيم. Berhenti sampai situ dulu. Jadi itu tadi tuan-tuan dan sekalian, kita berhenti sampai dekat ayat yang ke-12. InsyaAllah nanti pagi kita akan sambung dalam pertemuan kita akan datang. Jadi moga-moga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, perempuan yang saya sekalian, saya terus bawa perhatian kita kembali bermula dari ayat yang telah kita baca sama-sama tadi, iaitu dari ayat yang ke-8 dari surah Al-Ahqaf ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dzurrina maulana Muhammad wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala, am yaquluna iftarah qul in iftaraituhu fala tamlikuna li minallahi syai'an wa a'lamu bima tufiduna fihi kafa bihi shahidan baini wa bainakum wa huwal ghafurur rahim. Allah Ta'ala berfirman, bukan setakat itu sahaja, bahkan mereka mengatakan bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mereka-reka Al-Quran itu. Katakanlah wahai Muhammad, kul in iftaraitu fala tamlikuna li minallahi syai'an. Jika aku mereka-reka Al-Quran itu, yakni maka tentulah aku tidak terlepas dari azab kesalahan itu, kerana kamu juga tidak berkuasa sedikit pun untuk memberi perlindungan kepadaku dari azab Allah. Wa a'lamu bima tufiduna fih. Dia, yakni Allah Ta'ala, lebih mengetahui akan tuduhan-tuduhan palsu yang kamu perkatakan itu.
Kafa bihi syahidan baini wa bainakum. Cukuplah Allah menjadi saksi antara ku dan kamu. Baini wa bainakum wa huwal ghafurur rahim. Dan dia, yakni Allah Ta'ala jualah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Tuan-tuan dan puan yang saya sekalian, dalam ayat yang ke-8 ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan kepada kita bahawa di antara cara ataupun tuduhan orang-orang Quraisy pada waktu itu untuk menolak kebenaran Al-Quran ini ialah dengan cara mengatakan Nabi SAW ini berbohong. Nabi SAW ini mereka-reka Al-Quran. Ini adalah jawapan-jawapan tuan-tuan yang pernah kita kongsikan dalam banyak tempat sebelum ini. Di mana ini adalah jawapan-jawapan bagi orang yang mana apabila sampai kepada diberikan peluang untuk berhujah dengan menggunakan dalil dan juga fakta. Dan apabila mereka kalah fakta, tak mampu nak mengeluarkan hujah dan juga dalil yang kukuh, maka dia akan sampai ke satu tahap iaitu menuduh sesuatu benda, merendah-rendahkan orang dalam keadaan dia tidak boleh buktikan benda-benda yang dikatakan tadi. Jadi di antaranya Allah sebut dalam ni, iaitu mereka tuduh Nabi SAW mereka reka Al-Quran. Kenapa dalam ayat kita kata mereka reka Al-Quran ni adalah salah satu daripada dalil bahawa mereka ni tuduh Nabi SAW ini adalah bukti orang yang kalah hujah. Sebab orang-orang Quraisy, tuan-tuan, kalau kita kembali balik kenapa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi orang yang berbangsa Arab kepada bangsa Arab. Kerana orang-orang Quraisy pada waktu itu, walaupun mereka ni terkenal dengan ummi, dan wallazi ba'atha fil ummi, mereka ni ramai di kalangan Arab ni tidak yang mana ramai di kalangan mereka ni yang tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Tapi mereka ni ada satu kelebihan, iaitu walaupun itu kekurangan mereka, tetapi mereka mempunyai kemahiran dalam penggunaan bahasa yang sangat tinggi. Mereka boleh membuat sajak-sajak yang bernilai tinggi, walaupun mereka ni ramai di kalangan mereka orang yang ummi. Sebab tuan-tuan, kalau kita lihat, kalau kita baca pada sirah sekalipun, kita tak akan jumpa orang tuduh Nabi ni sebagai orang yang ummi. Dia tak merendah-rendahkan Nabi sebagai orang yang ummi. Dia katalah benda lain. Dia kata Nabi gila, Nabi ahli sihir, Nabi mereka-reka. Semua benda yang lain dia cakap, tapi dia tak ada kata pun Nabi ni ummi. Sebab apa mereka tak hina Nabi dari sudut ummi Nabi ni? Sebab apa mereka pun lebih kurang sama. Jadi Al-Quran sebagai satu mukjizat yang mana mempunyai mukjizat antaranya dari sudut penggunaan bahasa. Jadi bila Al-Quran itu diturunkan kepada kumpulan manusia yang mahir dalam penggunaan bahasa, maka mereka boleh membezakan manakah perkataan-perkataan atau ayat-ayat yang ada di situ, yang mereka boleh tahu ini manusia yang reka ke ataupun Tuhan yang punya. Kalau zaman Nabi Musa AS, antara mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa ialah kita tahu tongkat yang boleh bertukar menjadi ular, tangan yang mengeluarkan cahaya. Kenapa? Sebab pada zaman Fir'aun pada waktu itu, zaman Nabi Musa AS pada waktu itu, ilmu sihir ialah ilmu yang paling berkuasa lah, ilmu yang paling banyak dimiliki, terutamanya di kalangan orang-orang yang dekat dengan Fir'aun. Itu sebabnya akhirnya yang kalau kita buka dalam surah Taha, di mana Allah Ta'ala ceritakan tentang Nabi Musa AS lawan dengan 20,000, ada yang kata sampai 70,000 ahli sihir yang nak lawan dengan, yang diarahkan oleh Fir'aun untuk lawan dengan Nabi Musa AS, dan akhirnya semuanya kalah dan ramai di kalangan mereka yang beriman kepada Allah. Jadi sebab apa? Pada waktu itu masalah di kalangan umat ialah isu sihir, maka Nabi yang dihantar pun mukjizatnya di antaranya ialah berkaitan dengan sihir ni, lawan sihir dan sebagainya. Pada waktu Nabi ialah diutuskan oleh Allah kepada kumpulan manusia yang mahir dalam bahasa Arab. Jadi Allah Ta'ala turunkan Al-Quran sebagai mukjizatnya untuk membuat perbandingan untuk mereka yang mahir dengan bahasa tadi, untuk mengetahui manakah perkataan-perkataan atau ayat-ayat yang manusia cipta, nak membezakan tu mereka ada kemahiran. Jadi mustahillah dikala mereka mengetahui bahasa ataupun penggunaan bahasa yang mana manusia yang cipta,
mana yang Tuhan cipta tu, tiba-tiba mereka tak tahu, tak boleh nak beza. Terus mereka tuduh macam ni, tak. Mereka tuduh ni tuan-tuan, dikala mereka tahu kebenaran Al-Quran tu, tetapi sebabkan mereka ada ego, tidak mahu menerima hakikat yang bahawa mereka ni salah, maka mereka menciptalah tuduhan-tuduhan yang mana akhirnya tuduhan tu pun tak boleh datangkan dengan bukti. Jadi itu Allah Ta'ala sebut, qul inni taraitu fala tamlikuna li minallahi syai'an. Mereka kata pada Nabi ni mereka reka Quran, maka Nabi kata, kalaulah aku reka, pertamanya aku tak ada kuasa nak mereka pun. So, aku pun manusia macam kamu juga. Dan kamu dengan ilmu yang ada pada kamu pun boleh membezakan kalau ayat-ayat yang aku sebut pada kamu itu adalah benda ayat-ayat yang aku reka sendiri. Kamu boleh bezakan. Dan kalaulah contohnya aku mereka-rekakan sesuatu yang datang dari Tuhan, maka aku pun boleh diazab. Aku pun takut juga. Takkanlah aku nak buat sesuatu benda yang akhirnya akan membinasakan aku. Jadi akhirnya Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi, wahai Muhammad, bagi tahu jugalah pada mereka. Kalaulah mereka ni tak nak dengar, menolak peluang yang diberikan oleh Allah kepada mereka, mereka tolak, maka terserahlah. Cukuplah Allah sebagai yang nak membenarkan apa yang Nabi kata. Sebab manusia akan sampai ke satu tahap ditolak juga. Nampak kebenaran yang ada pada orang tu tadi, pada Nabi tadi, pada apa yang dikatakan, tapi mereka tolak juga. Akan sampai satu tahap kena berhenti juga. Kita berilah penjelasan macam mana pun mereka nak menolak, kita berilah penjelasan macam mana pun akhirnya tergugat keselamatan kita, maka akan sampai ke satu tahap manusia terpaksa memberhentikan kerja baik yang dia nak buat kepada masyarakat. Jadi dalam ayat ni tuan-tuan, apa yang kita dapat belajar daripada ayat ni, walaupun ayat ini cerita tentang Nabi SAW, iaitu kita semua tuan-tuan, kita akan berhadapan dengan manusia yang sama perangai dia. Iaitu, ada kalanya kita nak menegur seseorang, sama ada dia boleh jadi kawan kita, boleh jadi pasangan hidup kita, boleh jadi anak-anak kita, termasuk siapa saja, ada manusia yang akan bersedia untuk menerima kesilapan yang dia buat, teguran itu, dan dia berubah untuk jadi orang yang lebih baik. Tetapi ada orang yang mana dia tahu dia salah, dia ditegur atas kesilapan itu, dan dia tahu dia salah, tapi dia tak boleh terima hakikat yang benda kesilapan itu dia buat. Maksudnya ego ada pada diri dia, maka kamu akan berhadapan dengan kumpulan yang macam tu. Ada yang akan senyap, dan ada juga yang akan menentang kamu dengan kekerasan ataupun dengan menghina kamu, mengejek kamu, memperolok-olokkan kamu dan sebagainya. Benda ini adalah sunanul anbiya. Seorang apabila semua nabi dan juga rasul, mereka melalui fasa yang sama, cerita yang sama. Jadi kalau kamu buat kerja nabi ini, ceritanya adalah cerita yang sama. Kamu akan sampai juga ke satu tahap, wahai manusia, bila kamu ajak manusia kepada ketaatan kepada Allah, manusia menolak, akan sampai satu tahap kamu kena berhenti juga. Serahlah balik petunjuk ini ataupun urusan mereka ini kepada Allah Ta'ala. Jadi kafa bihi syahidan baini wa bainakum. Dan Allah Ta'ala, cukuplah Allah Ta'ala ini sebagai saksi. Mana kalau kamu nak tolak, aku beriman tentang wujud Allah, dan aku percaya Allah Ta'ala akan menjadi saksi kepada aku nanti di akhirat. Di dunia pun akan jadi saksi, di akhirat pun akan jadi saksi bahawa apa yang aku kata, apa yang aku tegur kepada kamu itu ialah benda-benda yang betul, yang nak mengajak kamu kepada kebaikan. Okey. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-9, Qul ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin. Katakanlah lagi wahai Muhammad, ma kuntu bid'an minar rusul, aku bukanlah rasul yang pertama di kalangan rasul-rasul yang terdahulu. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum, dan aku tidak mengetahui apa yang akan dilakukan kepadaku dan kepada kamu. In attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin. Aku tidak melakukan sesuatu melainkan mengikut apa yang diwahyukan kepadaku. Wa ma ana illa nadhirun mubin. Dan aku tidak lain hanyalah sebagai seorang rasul yang memberi peringatan yang nyata kepada kamu. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu lagi kepada Nabi, wahai Muhammad, bagilah tahu kepada mereka ini semua bahawa tidak ada kelebihan pun yang ada pada aku. Aku tak tahu apa-apa pun.
Aku tidak ada kelebihan untuk mencipta Al-Quran ini seperti mana yang dituduh oleh kamu. Aku tak ada kelebihan tu. Aku adalah manusia yang sama macam kamu, dan aku juga percaya bahawa apa yang sedang berlaku kepada aku ini telah pun berlaku kepada Nabi-Nabi dan juga Rasul yang terdahulu. Yang telah kita sebutkan tadi. Benda yang sama. Bila nak buat kerja kenabian ini, maka kita akan berhadapan dengan kelompok manusia yang sama. Sebab tuan-tuan, antara hikmah kenapa Allah SWT menceritakan tentang Nabi-Nabi dan juga Rasul ini, selain daripada untuk beritahu kepada kita tentang kewujudan Nabi-Nabi dan juga Rasul itu, dan juga sebahagian kecil daripada sejarah mereka, ini juga bertujuan untuk beritahu kepada Nabi dan juga kita yang nak mengambil tugas kenabian ini, bahawa, wahai Muhammad, aku cerita kepada kamu tentang Nabi-Nabi dan juga Rasul ini, apa yang berlaku kepada mereka, benda yang sama juga akan berlaku kepada kamu. Wahai umat Muhammad yang nak ambil kerja kenabian ini, benda yang sama telah berlaku pada Nabi-Nabi yang juga Rasul yang terdahulu, tidak mustahil benda yang sama juga akan berlaku kepada kamu. Boleh jadi kurang sikit saja ataupun lebih teruk daripada itu. Tapi penentangan tu, jalan cerita dia, tuduhan dia adalah lebih kurang sama saja, tak ada banyak beza. Jadi bila aku bagi tahu tu, maka sekurang-kurangnya kamu dah bersedia dengan keadaan yang akan datang, dan tidaklah kamu berkecil hati kerana benda itu adalah benda yang telah pun berlaku. Itulah perangai manusia. Jadi dalam ayat tadi Allah Ta'ala bagi tahu bahawa, bagi tahu pada Nabi dan juga Nabi bagi tahu pada kita semua, dan kita yang nak mengambil urusan kenabian ini juga maklum bahawa kita tidak ada kuasa. Dalam apa juga keadaan kita tidak ada kuasa, kita hanya nak mengambil kerja-kerja Nabi ini untuk memberikan sedikit kebaikan kepada kita dan juga menguntungkan akhirat kita. Tidak ada apa-apa. Aku tak tahu apa-apa. Apa yang kamu nampak, kamu sendiri tahu tentang ilmu bahasa, kamu sendiri nampak, kamu boleh bezakan kehebatan bahasa yang ada dalam Al-Quran, dan kamu tahu aku orang biasa takkan mampu nak buat benda ni semua. Benda-benda yang Al-Quran cerita tentang perkara-perkara yang akan datang. Aku tidak ada kuasa nak tahu benda itu semua. Tak mungkin aku orang yang duduk kat Mekah ni saja boleh tahu tentang perkara-perkara ni semua. Jadi tugas aku hanya apa? Hanya mengikut apa yang telah disampaikan oleh Tuhan kepada aku melalui jalan wahyu. Itulah yang aku sampaikan kepada kamu, tidak kurang sedikit pun, tidak lebih sedikit pun, melainkan itu sebiji apa yang Tuhan sampaikan kepada aku, itulah sampai juga kepada kamu. Dan apa yang aku buat ini hanya sebagai tugasan, sebagai seorang Rasul yang memberi peringatan kepada kamu. Jadi samalah kita tuan-tuan, kita ambil iktibar daripada ayat ini pun sama. Iaitu tugas kita tuan-tuan bukan nak bagi petunjuk kepada orang, sebab petunjuk ni ialah urusan Allah. Tugas kita hanyalah sebagai apa? Menyampaikan, memberi nasihat. Selepas itu, selepas kita melaksanakannya, kerana itu tanggungjawab kita, dan itulah usaha kita untuk kita membantu akhirat kita juga. Kita menyampaikan atau mengajak manusia kepada ketaatan kepada Allah ni, bukan nak ajar manusia tuan-tuan. Ia ni nak mengingatkan diri kita. Saya berkongsi pada tuan-tuan, saya nak mengingatkan diri saya yang cakap banyak ni, untuk kita betulkan diri kita sama-sama, dan juga untuk kita mencari sedikit pahala daripada usaha orang lain. Maknanya, bila kita mengajak manusia kepada kebaikan, dengan sedikit usaha kita itu, manusia tersedar, dan manusia membawa orang-orang yang kita beri nasihat itu tadi, dia dapat berubah. Maka sebanyak perubahan yang ada pada dirinya itu adalah tempias pahala untuk kita. Jadi kita buat tu bukan untuk menunjuk yang kita ni pandai atau tidak. Salahlah kalau satu orang yang diberi ilmu oleh Allah, ataupun orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk memberi nasihat kepada orang, niatnya hanya nak menukar orang tu. Tak. Niat kita ialah pertama untuk ingatkan diri kita. Yang kedua ialah untuk kita dapat sedikit pahala daripada usaha yang akan dilakukan oleh orang tu, sedikit daripada nasihat dan juga teguran kita tadi. Itu saja. Kita tidak mampu nak beri petunjuk, tak mampu nak beri hidayah, tak mampu nak buat apa-apa pun. Sebab itu bukan kuasa kita. Jadi begitu juga dah dengan Nabi dan juga Anbiya alaihi wassalatu wassalam yang lain. Pada ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bih,
wa syahida syahidu min bani Israil ala mithlihi fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumal zalimin. Katakanlah lagi, yakni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat kamu jika Al-Quran ini yang datangnya daripada Allah Taala lalu kamu mengingkarinya, padahal ada seorang saksi daripada Bani Israel mengakui kebenaran yang sama seperti yang tersebut dalam Al-Quran itu, lalu dia beriman kepadanya, yakni kepada Al-Quran ini, sedangkan kamu bersikap sombong. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak memberi hidayah kepada orang yang zalim, yakni yang berdegil dalam kekufuran. Tuan-tuan puan-puan yang saya kasihan, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala pula nyatakan kepada kita, dan Allah Taala bagi tahu kepada Nabi SAW terutamanya, dan juga untuk pemakluman kepada kita, iaitu apa pandangan kamu pula. Allah Taala tanya, suruh Nabi SAW tanya kepada orang-orang Quraisy pada waktu itu, apa pandangan kamu kalaulah aku bagi tahu kepada kamu bahawa apa yang ada dalam Al-Quran ini akan dibenarkan oleh orang-orang yang bukan daripada agama ni, yang akan dibenarkan oleh orang yang bukan dari agama ni, orang yang dari agama lain. Sebagai contoh yang Allah sebut daripada kalangan Bani Israel. Dan bila dia baca saja apa yang ada dalam Al-Quran, orang itu akan beriman, ataupun orang itu beriman dan dia membenarkan apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi apa pandangan kamu pula? Ini Allah Ta'ala suruh Nabi SAW tanya kepada orang Quraisy. Dan orang Quraisy kenal orang ni semua. Sebagai contohnya Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, seorang yang berbangsa Yahudi, yang mana masuk Islam disebabkan oleh dia membaca Al-Quran dan dia tengok apa yang ada dalam Quran itu sama dengan apa yang ada dalam kitab Taurat. Jadi Allah Ta'ala tanya, bagaimana pula? Apa pandangan kamu? Cuba kamu fikir, bagaimana pula kalau ada orang yang bila baca Quran, tiba-tiba dia kata, apa yang ada dalam Quran ini sama dengan apa yang ada dalam kitab kami. Dan dia beriman pula. Bukan dia hanya benarkan, bukan dia hanya dibenarkan lepas tu dia kata tapi kami tak beriman. Tak. Dia beriman, dia baca, dia kata betul apa yang ada dalam Quran ini sama yang ada dalam kitab kami, dan kemudian dia beriman pula kepada Muhammad. Jadi macam mana pula pandangan kamu? Seperti mana yang ulama tafsir sebut merujuk kepada seorang sahabat Nabi yang saya sebut tadi, iaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi bagaimana? Dan juga ramai juga di kalangan sahabat-sahabat yang lain. Jadi bagaimana pandangan kamu? Cuba kamu fikir logiknya. Orang yang tak tahu pun tentang Quran, tapi bila dia baca saja, dia tak pernah baca pun Quran, dia baca Quran, dia kata, benda ni sama dengan kitab yang diturunkan beribu tahun dulu. Jadi apa pandangan kamu? Macam mana kamu nak kata Quran tak betul lagi? Sebab Al-Quran telah mempunyai persamaan dengan satu kitab yang lain yang telah pun diturunkan kepada sekumpulan manusia sebelum ini beribu tahun sebelum itu. Katalah 3,000 ataupun ke 5,000 tahun, 3,000 tahun sebelum zaman Nabi SAW. Jadi macam mana pula tentang benda ni? Dikala dalam masa sama juga Muhammad tak pernah baca kitab Taurat tu. Dia tak pernah pergi ke jumpa dengan mana-mana orang Yahudi, buka kitab Taurat tu, dia tunjuk depan kamu yang dia pernah baca kitab Taurat ke, kamu dah nampak benda semua? Tak pernah nampak. Jadi macam mana kamu kata dia reka Quran? Jadi semua benda ni semua adalah bukti-bukti yang Allah nak bagi tahu. Ini adalah bukti-bukti yang gunakan akal saja. Kita tak nak bercerita lagi tentang fakta daripada Al-Quran sebab kamu tolak Al-Quran. Tetapi kita nak tengok, nak bagi bukti, nak tunjukkan bukti yang datang daripada sumber yang lain. Nak beritahu tentang kebenaran Al-Quran tu. Jadi orang Quraisy kena fikirlah. Orang Quraisy kena fikir. Betul ke tidak? Kalau kita tengok apa yang Allah sebut, tetapi apa yang jadi? Apa yang jadi pada kamu? Kamu sombong juga. Walaupun diberikan kebenaran tentang benda ni, kamu tak nak terima juga. Walaupun dah tunjuk dah cara macam ni pun. Dah tunjuk dengan cara yang lain, macam-macam dah tunjuk dah. Tunjuk dengan cara
kamu kalah hujah pun dah, dan ditunjukkan dengan cerita tentang umat-umat terdahulu pun dah, ditunjukkan dengan mukjizat-mukjizat lain pun dah, ditunjukkan dengan orang lain, orang luar yang bukan dari kalangan orang Madinah, bukan dari kalangan orang Mekah, pun dah bagi tahu dah bahawa ini memang benda yang sama dalam kitab mereka yang telah pernah diturunkan 3,000 tahun dahulu. Macam mana Muhammad boleh tahu tentang kitab yang berusia 3,000 tahun dulu? Jadi bukti-bukti ini, kata Allah SWT, seolah nak bagi tahu kepada orang Quraisy, macam mana kamu nak balas? Macam mana kamu nak lawan bila aku datang dengan soalan-soalan macam ni, yang hanya sebenarnya nak minta kamu berfikir dan jadilah orang yang rendah diri. Jadi ayat ni tuan-tuan, sama macam kita sebut pada ayat sebelum tadi, iaitu manusia memang ada satu perangai, iaitu perangai sombong. Sombong yang mana dah tahu bahawa dia salah, ideologi dia salah, pemikiran dia salah. Ada orang yang akan rendah diri untuk menerima kesilapannya dan memperbaiki diri. Ada orang yang mana dia dah tahu dia salah tapi dia tidak bersedia untuk berubah kerana dia merasakan bahawa jatuhlah kehormatan diri dia, jatuhlah maruah diri dia, dia sebagai seorang pemimpin, dia sebagai seorang itu, sebagai seorang ini, tiba-tiba terbukti yang dia salah. Jadi dia tak nak terima hakikat kesalahan dia itu, kekurangan dia itu, maka dia kekal dalam kesombongannya, maka akhirnya tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang ini adalah orang yang zalim. Itu sebabnya Allah telah sebut, innallaha la yahdil qaumal zalimin. Orang ini ialah orang yang zalim. Kenapa Allah telah sebut Allah Taala tidak beri petunjuk kepada orang yang zalim? Kenapa zalim yang disebutkan dalam ayat ini dan dikaitkan dengan ayat yang sebelumnya? Seperti mana yang saya pernah sebut tuan-tuan, bahawa dalam Al-Quran Al-Karim ada beberapa kalimah yang Allah Taala gunakan, ianya maksud yang Allah Taala gunakan itu berbeza dengan apa yang biasa kita faham. Yang biasa saya sebut antaranya iaitu ulul albab ataupun ulil nuha, orang yang bijak. Orang yang bijak ni biasanya kita faham siapa orang bijak, dia punya education background dia bagus, dia ada tu, dia ada ni, dia orang cerdik, dia orang tu dan sebagainya. Itu yang kita faham. Tapi Al-Quran kata apa? Orang yang cerdik, orang yang bijak ni siapa? Orang yang mana dia melihat apa saja yang berlaku di sekelilingnya, sama ada benda itu baik ataupun sebaliknya, dia ambil maklum benda tu, dia ambil iktibar benda tu, dan dia bawa dirinya, benda tu jadi asbab untuk dia bawa diri dekat dengan Allah. Sama juga dengan perkataan zalim tadi. Zalim, bila kita kata zalim, apa yang saya dan kita semua faham, biasanya kita kata zalim ni adalah orang yang anyanya orang, yang susahkan orang, datangkan masalah pada orang, macam-macam lah. Tetapi Al-Quran bila kata zalim, itu hanya sebahagian daripada maksud zalim. Al-Quran bila cerita tentang zalim, apa maksud zalim dalam Al-Quran? Iaitu orang yang zalim ialah orang yang mana dia tahu tentang kebenaran, tetapi dia menafikan kebenaran. Dia tolak benda tu. Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzaba bis-sidqi idz ja'ah. Ayat 34 surah Az-Zumar ataupun ayat pertama di juzuk yang ke-24, Allah sebut orang yang paling zalim ialah di sisi Allah ialah orang yang mana datang kepadanya kebenaran dan dia menafikan kebenaran. Dia tahu benda yang dia dengar tu, benda yang dia nampak tu, benda yang diberitahu pada dia tu benda yang betul. Tapi dia tidak boleh terima hakikat bahawa dia salah. Maka orang ini ialah orang yang zalim. Itu sebab yang Allah telah sebut, innallaha la yahdil qaumadh zalimin. Sesungguhnya Allah Taala tidak akan beri petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Itu orang yang memang tak nak petunjuk. Jadi orang tu dia tahu dia dah salah, kalau dia terima dia akan membuka peluang pada dirinya untuk mendapat petunjuk dari Allah. Tetapi sebabkan dia tak nak mau terima hakikat yang dia salah, maka dia terlepas peluang untuk mendapat petunjuk dari Allah, dan orang macam ni ialah orang yang zalim. Jadi tuan-tuan, saya berhenti sebentar untuk bilangan pada azan insya-Allah. Sama sikit lagi selepas azan.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi al-da'wati wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah. Kita mau sikit tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya sekalian, saya bawa sedikit perhatian kita untuk sebagai rujukan di tempat yang lain apa yang telah kita kongsikan pada ayat ke-10 ini, di mana pada ayat yang ke-107 dan juga ayat 108 dari surah Al-Isra, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Isra, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna al-azqani sujada. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Ayat 107 dan juga ayat 108 dari surah Al-Isra, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang ingkar itu, sama ada dari kalangan orang-orang Quraisy ataupun orang-orang lain, maknanya ahli kitab sebagai contohnya Yahud dan juga Nasara. Aminu bihi aw la tu'minu, sama ada kamu beriman kepada Al-Quran itu ataupun kamu tidak beriman. Sesungguhnya innal ladzina utul ilma min qabli,
Sesungguhnya orang yang diberi ilmu sebelum itu apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka segera merebahkan tubuh dan bersujud. Ataupun merebahkan tubuh bersujud kepada Allah. Dan kemudian pada ayat ke-108, serta mereka menegaskan dalam sujudnya, Maha suci Tuhan kami, Subhana Rabbina, in kana wa'du Rabbina la maf'ula. Sesungguhnya janji Tuhan kami itu tetap akan terlaksana. Dalam ayat ini tuan-tuan dan puan yang saya sekalian, kalau kita rujuk kepada catatan tafsir, di mana Allah Ta'ala bagi tahu pada kita, kalau kamu beriman ke tak nak beriman, ketahuilah bahawa ada orang di kalangan kamu, bahkan bukan sedikit jumlahnya, besar jumlahnya, yang mana mereka akhirnya akan beriman kepada Al-Quran. Apabila mereka membaca Al-Quran, mereka yang lebih mahir tentang Al-Quran ini, ataupun lebih mahir tentang agama mereka, apabila mereka membuat pembacaan, ataupun apabila mereka membuat kajian, ataupun apabila mereka membuat perbandingan apa yang ada dalam Al-Quran, maka mereka akan menerima hakikat bahawa apa yang disebut oleh Al-Quran itu adalah benda yang benar sebenar-benarnya, dan benda yang disebut oleh Al-Quran itu benda yang sama yang ada dalam kitab Taurat juga kitab Injil. Jadi kalau kamu kata kamu tak beriman, kamu kena faham juga bahawa kalau kamu tak beriman, itu adalah masalah yang besar. Kenapa? Dikala kamu menolak Al-Quran, dikala kamu tidak ada ilmu tentang agama kamu sendiri, ilmu yang baik tentang agama kamu sendiri, apatah lagi tentang Al-Quran. Dikala dalam masa yang sama, ada orang di kalangan kamu yang mempunyai ilmu yang baik tentang agama mereka sekarang ni, apabila membuat pembacaan, membuat perbandingan dengan apa yang ada dalam Al-Quran, mereka menerima hakikat kebenaran yang Al-Quran itu. Itu yang Allah Ta'ala sebut tadi, yakhiruna lil-azqani sujadah. Mereka segera merebahkan tubuh bersujud kepada Allah. Maksudnya apa? Mereka menerima hakikat kebenaran Al-Quran itu. Jadi benda tu berlaku dan kamu akan melihat benda tu, kamu telah melihat pun sebenarnya. Kalau di kalangan orang Quraisy pun dah lihat, di kalangan orang-orang di zaman hijrah Nabi di Madinah pun kamu akan melihat benda tu. Jadi bukan benda yang asing. Kalau zaman Quraisy dulu pun, mungkin Quraisy tu, contohnya kita bandingkan perbandingan dari sudut bahasa, orang yang alim dalam bahasa Arab sebagai contohnya. Ramai di kalangan orang-orang Quraisy ini yang masuk Islam hanya disebabkan oleh apabila mereka membuat perbandingan perkataan yang ada dalam Al-Quran itu, mereka menerima hakikat bahawa benda ini tidak mungkin manusia yang boleh buat. Dikala kamu pun tidak punya ilmu yang macam mereka boleh terima hakikat tu. Kalau di kalangan orang Yahudi juga Nasara yang mahir tentang ilmu mereka, kita Taurat juga kita Injil, mereka boleh membuat perbandingan itu dengan ilmu mereka dan mereka tahu kebenaran Al-Quran itu. Dan benda itu tuan-tuan dan puan sekalian, dia akan berlaku sampai ke akhir zaman. Sebabnya tuan-tuan, pada hari ini, kalau kita melihat apa yang berlaku, senario yang berlaku ramai di kalangan sahabat-sahabat kita yang masuk Islam, ramai di kalangan mereka yang masuk Islam ni tuan-tuan, bukan disebabkan oleh akhlak orang Islam. Kalau zaman Nabi SAW, ramailah yang masuk Islam sebab akhlak Nabi dan juga akhlak orang Islam. Zaman ni tak ada dah tuan-tuan, sebab orang Islam punya akhlak sangat-sangat mengecewakan. Tetapi kenapa mereka masuk Islam? Mereka masuk Islam disebabkan oleh apabila mereka membuat kajian perbandingan yang ada dalam Al-Quran dan juga apa yang ada dalam kitab-kitab mereka. Jadi perbandingan ilmu itu apabila mereka dibuat, maka ramailah, itulah yang senario yang sedang kita nampak pada hari ini. Jadi ia juga satu peringatan kepada kita orang Islam, dan juga peringatan dan juga sebagai panduan kepada orang-orang lain yang belum lagi memeluk Islam, bahawa macam mana kawan-kawan kamu tadi boleh masuk Islam dengan ilmu mereka membuat perbandingan, maka buatlah cara yang sama, buatlah perbandingan itu, buatlah kajian, bertanyalah kepada mereka, dan jadilah akhirnya yang paling penting ialah jadilah orang yang rendah diri. Jadilah orang yang tahu kesilapan itu berkemungkinan besar boleh berlaku, tetapi tidak menjadi masalah kalau kesilapan itu berlaku, tapi dengan syarat perlulah menjadi dia mestilah bersedia untuk berubah, mengakui kesilapan itu, dan akhirnya berubah untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya sekalian, itulah sehinggalah ayat yang ke-10 pada malam ni yang dapat kita sama-sama kongsikan. Dan insya-Allah taala pada pertemuan
kita yang akan datang pada bulan hadapan insya-Allah taala. Kita akan sambung dari ayat ke-11 dan seterusnya, dan pastinya banyak lagi perkara-perkara yang boleh sama-sama kita ambil iktibar dan juga ilmunya dari Al-Quran Al-Karim sebagai rujukan dan juga panduan kita bersama insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya sekalian, sekadar itu dulu perkongsian kita untuk malam ini. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita semua. Sama-sama kita ambil iktibar dan seterusnya dapat kita bawakan dalam ianya sikit sebanyak dalam kehidupan kita juga nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Siru ala barakatillah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha wa janna wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.